Assalamualaikum, nama saya Nur Auni Farzana dan juga ahli kumpulan saya iaitu Nur Auni Nadira dan Nur Aisyah Syara ingin membentangkan tentang adab dalam peperangan. Pertama sekali ialah definisi adab peperangan. Menurut Wikipedia, definisi tentang adab peperangan adalah merujuk kepada etika dan norma yang harus diikuti dalam situasi konflik atau peperangan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjaga kemanusiaan dan menghormati hak-hak individu bahkan dalam keadaan perang. Misalnya, prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mengurangi penderitaan dan juga menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Assalamualaikum, nama saya Nur Aisyah Syara binti Nazaruddin. Seterusnya, saya akan meneruskan lagi dengan bacaan dalil berserta dengan maksudnya. Dalil yang pertama, wala taqtulu syaikhan faniyan wala tiflan wala saghiran wala amra'atun, yang bermaksud, janganlah kalian membunuh orang tua yang sudah sepuh, anak-anak dan wanita. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalil yang kedua, berperanglah dengan menyebut nama Allah dan di jalan Allah, perangilah mereka yang kufur kepada Allah. Berperanglah, jangan kalian berlebihan dalam membunuh, jangan kalian lari dari medan perang, jangan kalian memutilasi, jangan membunuh anak-anak, perempuan, orang tua yang sepuh, dan rahib di tempat ibadahnya. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya ialah cara-cara dan etika beradab ketika peperangan dalam Islam. Pertama, harus mengajak manusia kepada Islam sebelum memeranginya. Contohnya pada zaman Abu Bakar As-Siddiq sewaktu menggempur wilayah Hirah, baginda telah memberikan 3 pilihan kepada musuh Islam, iaitu menganut Islam, berdamai atau berperang. Yang kedua ialah Islam hanya membenarkan umatnya berperang seandainya mereka diperangi terlebih dahulu. Contohnya pada perang Badar. Yang ketiga ialah Islam tidak boleh memerangi orang kafir yang tidak memiliki kekuatan dan daya usaha seperti kanak-kanak, wanita, orang cacat dan sebagainya. Yang keempat pula, tentera Islam dilarang merosakkan harta benda, memotong pokok atau membakar rumah. Kelima, Islam menetapkan etika peperangan, tidak boleh memerangi orang yang sudah menyerah atau kafir dhimmi atau mereka yang sudah mengikat perjanjian damai serta mengaku taat setia kepada pemerintah Islam. Keenam, Islam melarang sebarang perbuatan yang boleh mengaibkan musuh. Contohnya, tidak boleh mencincang mayat atau musuh yang terbunuh. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kebaikan adab dalam peperangan dan juga keburukan jika tidak beradab dalam peperangan. Pertama sekali, sedikit sebanyak dapat menghalang tindakan yang melampaui batas ketika berperang, sekaligus memastikan nilai kemanusiaan dan undang-undang antarabangsa tetap dipatuhi dalam situasi konflik. Yang kedua, peperangan yang dihadapi mendapat keredaan Allah dengan syarat ia dilakukan demi mempertahankan hak dan keadilan serta menghindari tindakan yang melampaui batas yang dilarang oleh agama. Ketiga, mengawal hubungan antara negara-negara yang berperang adalah penting bagi memastikan ketegangan tidak semakin meningkat dan peperangan tidak berlarutan. Dan yang keempat, untuk memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan dengan adanya penambahan sekatan kemanusiaan yang lebih ketat dalam cara-cara pertempuran yang digunakan. Seterusnya, keburukan jika tidak beradab ketika berada dalam peperangan. Pertama sekali, hubungan antara negara-negara yang berperang tidak dapat dikawal dan membiarkan ketegangan semakin meningkat serta penyebab peperangan berlarutan. Yang kedua, peperangan yang dihadapi tidak mendapat keredaan Allah kerana ia dilakukan tanpa mempertahankan hak dan keadilan serta melibatkan tindakan yang melampaui batas yang dilarang oleh agama. Ketiga, banyak harta benda dan alam sekitar yang musnah meninggalkan kesan yang mendalam kepada masyarakat dan ekosistem. Yang keempat, perlindungan terhadap hak asasi manusia diabaikan dengan tidak menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan adanya pengurangan sekatan kemanusiaan yang lebih longgar dalam cara-cara pertempuran yang digunakan. Selain itu, antara contoh peperangan yang boleh dijadikan iktibar iaitu yang pertama, Perang Uhud. Perang Uhud memberi pengajaran kepada umat Islam
agar berhati-hati dengan golongan munafik selain wajib patuh kepada arahan pemimpin. Yang kedua, iaitu Perang Badar Kubra yang berlaku pada 17 Ramadan pada tahun kedua Hijrah yang melibatkan 1,000 tentera Quraisy dan 313 tentera Islam yang diketuai oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tentera Islam berjaya memenangi peperangan ini. Jadi kesimpulannya, peperangan dalam Islam adalah satu tindakan yang hanya boleh dilakukan dalam keadaan yang terdapat ancaman terhadap agama, nyawa dan harta. Walaupun pada zahirnya unsur kekasaran, tetapi konsep wasatiyah yang berunsurkan keadilan, kebaikan dan penyaksian tetap perlu diaplikasikan. Tujuan mengadakan peperangan dalam Islam hendaklah diniatkan kerana Allah atau kerana ingin menyelamatkan nyawa dan harta umat Islam. Ia tidak boleh diniatkan kerana menegakkan pandangan atau persepsi individu atau kumpulan tertentu. Etika peperangan dalam Islam menggambarkan ciri wasatiyah iaitu tidak melampau dalam tindakan.